aku teruskan juga buat kerja bengkel tu semata-mata kerana aku nak buat teater. So aku dapat duit daripada projek yang aku buat ni. So duit tu aku gunakan untuk aku simpan, dan aku gunakan untuk aku nak buat next project lah, teater project, nak buat show. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, kali ni kita nak sembang-sembang sikit pasal jenis-jenis kerja yang aku buat sebelum aku kenal dengan teater, sebelum aku join dengan grup teater, jatuh cinta dengan teater ni. Apa jenis-jenis kerja yang aku buat sebelum tu. Okay, kerja aku yang pertama selepas habis SPM, aku kerja dekat Kelang Padi. Kelang Padi ni dekat Kangah, Jalan Raja Said Alwi. Dia ada satu Kelang Padi di mana orang pesawah-pesawah ni semua bawa padi dia orang untuk dikelangkan untuk jadikan beras. Jadi beras guys. So aku kerja kat Kelang ni lah. Tugas aku waktu tu adalah untuk tolak gundi padi tu dengan tadah daripada selo. Nanti beras akan jatuh, akan turun masuk dalam gundi tu. Kemudian aku akan tolak gundi tu, pergi pas dekat orang yang kerja bahagian jahit. Dia jahit gundi tu lah. Jahit gundi dia. Kemudian gundi yang lepas dijahit tu akan ditanggung, ditanggung di atas bahu, bawa naik atas lori, letak susun atas lori untuk dibawa pergi ke kelang lain lah, kelang untuk pembungkusan secara proper lah. Jadi aku kerja, department aku waktu tu adalah untuk tolak dan tadah beras dan padi dari selo. Itu je kerja aku, mudah. Gaji aku waktu tu satu gundi dapat 5 sen. 5 sen tahun 87. Kalau yang jahit tu dia 15 sen, yang tanggung padi tu dia 20 sen. Tanggung tu lagi pikul tu lagi mahal lah, tapi kerja dia lebih berat. Maknanya gundi tu bukan gundi beras yang macam 5 kilo 10 kilo tu, bukan. Itu gundi yang color brown, color coklat, color brown tu gundi. Gundi betul, bukan gundi plastik apa. So berat lebih kurang aku rasa mungkin macam 40 kilo 50 kilo macam tu. Untuk letak atas bahu, pikul, tak atas lori. Banyaklah kes waktu tu dengar yang dia orang ada yang cedera, lumpuh. Ada aku kenal seorang pakcik lah waktu tu. Aku waktu tu baru lepas SPM, dia macam dah umur 30 lebih begitulah. Lumpuh, cedera saraf tulang belakang. Jadi agak bahaya kerja tu. Tapi gaji lebih tinggi banding dengan aku. Jadi dibayar ikut jumlah gundi lah. Semua dibayar ikut jumlah gundi. Aku kerja kat situ tak lama rasa. Aku kerja mungkin dalam sebulan macam tu je. Sebab aku dalam proses nak mencari guys. Aku mencari. Maknanya aku waktu sekolah tu aku tak ada pun cita-cita nak jadi apa. Belajar, pergi sekolah belajar, hanya sekadar belajar lah. Pergi belajar, jadi rutin pergi belajar. Tak ada satu cita-cita atau impian yang nak target yang nak kita capai lah. Tak ada. Aku tak ada semua benda tu guys. Which is kalau untuk anak-anak aku akan sentiasa untuk sarankan dia orang supaya ada target life. Sebab aku tak ada target. Jadi bila habis SPM tu, baru nak cari apa nak buat. Nak sambung masuk universiti pun keputusan tak berapa elok. Cukup makan je. So cuba cari apa-apa kerja yang aku boleh buat. So aku try Kelang Padi tu tak
tak ni lah. Teruk sikit lah dia, sebab dia apa habuk-habuk daripada padi tu yang kisar tu memang penuh lah. Jadi kita kerja memang kita tutup cover hidung mulut kita lah. Kalau tak bahaya lah, boleh batuk kering, batuk darah. So tutup itu yang buat kerja dalam tu, panas, dengan panas dia miang dia semua cukup lah. So gaji 5 sen segundi, sebulan tu berapa je dapat, tak banyak pun. Kira-kira sebab dia tak ada bulan, dia bayar ikut hari. Habis je petang tu terus bayar. Satu hari tu boleh lah berapa ringgit, kadang tak sampai pun RM20, RM5 gitu, satu hari. So lepas tu aku berhenti tu, aku cuba untuk kerja sendiri. So aku start untuk berniaga. Aku berniaga air kelapa muda. Waktu tu ada kempen dari Datuk Seri Sanusi Jonet sebagai Menteri Pertanian. Waktu tu dia buat kempen minum air kelapa muda. Siapa yang hidup time tu dia tahulah tentang kempen ni. So aku buat keputusan untuk jual air kelapa muda, guys. Aku dapatkan bekalan air kelapa. Aku rasa time tu aku macam orang yang hujan lah. Okey, aku ada hujan, ada efek-efek sikit kat belakang. So aku ambil bekalan tu daripada sepupu mak aku. Aku panggil Pak Lang. Pak Lang ni dia kerja, dia duduk dekat Kampung Bakau. Jadi aku ambil buah kelapa sebab dia jadi macam pemborong. Dia pemborong kelapa, hasil-hasil pertanian lah. So untuk dia borong dari petani-petani apa semua, dan dia hantar ke pasar pada Peruncit untuk jual. Dia jadi macam orang tengah lah. So aku ambil bekalan kelapa dari dia lah, dan aku merupakan, aku rasa lah, saya ingat aku time tu aku adalah orang pertama yang buat bisnes air kelapa jual tepi jalan. Sebab aku rasa kat Pekan Kanga tu aku tak jumpa lagi orang buat, dan aku rasa macam ini bagus ni kalau nak buat. So aku start jual depan kelang padi tu, guys. Depan kelang padi tempat aku kerja dulu. So aku buat macam meja kayu gitu, aku beli balang air, letak situ, aku jual air kelapa. Okey, sambutan okey, sebab kan agak strategik tempat tu, sebab orang banyak juga pergi kelang tu. Dan sebelah kelang padi tu dia ada Mada. Ya, Mada ni macam dia, sekejap tutup tingkap sekejap. Mada ni macam tempat untuk pesawah. Orang yang buat sawah, kerjakan sawah, dia akan ada urusan dengan Mada ni untuk dapatkan apa-apalah, aku pun tak tahu urusan, mungkin ambil baja ke apa ke, ada benda-benda urusan dia orang. Jadi tempat tu agak ada orang lah yang sentiasa datang dan pergi. Jadi customer ada, okey, sambutan pun okey, jual kelapa kat situ. Tapi malangnya bisnes aku tu ditimpa kemalangan, sebab waktu ada satu hari tu, waktu aku tengah duk melayan customer apa jual air kelapa ni, ada seorang pakcik ni, dia tak pakai helmet, dah tua lah. Ni dah waktu tu aku rasa dah pangkat atuk bagi aku lah time tu. Dah macam umur macam 60 tahun macam tu, 60 lebih, 60 70, naik motor tak pakai helmet tu. And then dia nak masuk ke kelang padi tu, dia belok je masuk, ada kereta dari depan datang. Mungkin dia bajet lepas kot, mungkin dia bajet lepas. So pergi tak lepas sekali kereta tu bagi motor tu, dia tu tercampak atas bumbung kereta ni, jatuh kat belakang. Motor dia tu seret motor tu, kena aku punya gerai ni. Meja yang aku jual air kelapa ni kena kat gerai aku tu, hancur guys. Pecah dengan motor-motor, dengan gerai aku, dengan tong air, semua masuk dalam longkang guys. Lepas tu aku macam agak macam tergamam lah, tak tahu nak buat apa. Jadi itu ada orang datang kat aku ingat ada orang datang aku, dia cakap dia suruh aku belah. Dia suruh aku belah sebab dia tanya, kau berniaga ni ada lesen tak? Aku cakap aku tak ada lesen tu kata. Baik kau belah, dia kata.
baik hang apa baik hang pi kan, dia suruh aku ni, baik hang balik, baik hang balik. Aku macam, oh, aku terus balik lah. Aku balik gitu, tinggal semua balang-balang air aku, meja apa semua kat situ. Aku balik. Lepas tu habis, aku dah tak menjaga dah time tu. Itu yang buat. Tapi aku tak putus asa. Aku cuba lagi. Cuba lagi, buat lagi, cari lagi. Tapi masih dalam bisnes. Waktu tu aku rasa macam aku ni sesuai untuk buat bisnes. Aku suka buat bisnes ni. Aku rasa jiwa aku waktu tu memang bisnes lah, bukan kerja. Bukan kerja dengan orang. Aku jual apa, goreng pisang. Aku peniaga goreng pisang. Ambil resipi dari mak aku, belajar dengan dia buat goreng pisang. Tu aku peniaga. Kali ni aku peniaga dekat depan rumah aku. Bukan depan ni, dekat jalan besar kampung aku ni. So aku kena keluar sikit dari kampung tu, pergi ke jalan lah. Tapi dekat je lah. So jalan kaki je pergi. Ada buat apa, meja kat situ juga. Aku letak meja kat situ. Aku jual goreng pisang dengan goreng ubi. Bekalan sama juga. Aku ambil dengan pak lang aku dekat kaum bakar tu. Dia hantar pisang dengan ubi dia tu. Tepung apa semua aku bancur, aku peniaga, aku jual goreng pisang. Betul. Okey, sambutan okey, semua okey. Lama juga aku buat. Tapi aku rasa macam aku nak try, aku nak cuba buat benda lain pula. Aku start bertani. Aku rasa aku nak try bertani pula. So aku bersihkan tanah kat belakang rumah aku tu. Aku semak-semak kat belakang tu. Aku bersihkan, aku buat kebun sawi guys. Aku tanam sawi, pokok sawi. Aku tanam sawi saja, tak ada pokok lain, memang sawi aku buat. So okey, jadi okey, semua pokok pun macam okey, nice. Aku fikir macam aku nak jual kat mana. Itu masalah aku. Aku dah buat ni, aku fikir aku nak jual kat mana, tak tahu nak jual kat mana. Dan aku fikir macam tak apalah, aku jual dekat pasar malam je lah. Jual pasar malam je. So sawi ni tak lama pun, tak berbulan-bulan pun. Kau tanam mungkin dalam 2 minggu kot. Aku tak ingat, 2-3 minggu, 2 minggu, 3 minggu macam tu dah boleh tuai dah. Then aku jual kat pasar malam. Ingat lagi masuk dalam gundi apa semua. Aku ajak member aku tolong letak atas belakang basikal dan tolak pergi pasar malam kat Pekan Gangah. Jual. Harga tak tahu, apa tak tahu. Semua tak tahu macam mana nak jual. Timbang kilo pun tak ada. Tak ada timbang kilo. Itu main macam jual longgok macam tu. Tak tahu nak jual macam mana. So bila jual tu tengok harga orang jual. Tengok harga orang lain jual lah sawi berapa. Dah tahu harga orang jual. So jual lah harga yang sama. Jual harga sama macam mana orang lain jual tu. Tak ada orang sangat datang tengok belik. Susah lah, seorang, 2 orang je. Sawi banyak ni. Satu gundi penuh ni. Gundi besar ni. Lepas tu aku macam fikir macam jual murah. Jual murah sebab kita bukan peruncit yang beli, kita jual sendiri daripada kebun kita. So jual murah. Aku jual lah murah. Jual waktu tu dalam berapa, satu longgok tu 50 sen kot. 50 sen selonggok. Selonggok banyak lah. Selonggok banyak betul. 50 sen. Lepas tu banyak lah orang datang. Beli kejap je jual. Habis kejap tapi dapat duit tak banyak-banyak lah. Sikit je. Tapi habis lah, jualan semua habis. Lepas tu on the way nak balik ke pasar barang nak balik tu, lalu kat orang jual sayur tu, tengok yang brother yang ada aku cam yang mana datang beli sayur ni. Ada brother ni memang dia jual sayur juga. Dia jual sayur juga tapi dekat tempat lain. Dan dia beli sayur aku ni banyak-banyak. Ni dia pergi jual dekat table dia, dekat meja dia. Dan bukan dia seorang aja, ada beberapa lagi penjaga sayur yang datang borong sayur aku rupanya. So habis sekali tu je. Lepas tu aku macam tak nak lah continue. Malas lah nak continue buat tanam sayur ni. Aku fikir nak beli ayam lah pula. Bila bulan puasa sampai nak raya, aku akan beli macam
100 ekor 100 ekor ayam daging. Aku buat bangsal apa semua, bela ayam daging. Proper lah bangsal ni. Aku ingat aku cakap aku nak buat projek ni waktu tu macam dapat bantuan lah, ada macam kerajaan ada keluarkan bantuan untuk petani ni, penternak petani ni, untuk dia bagikan kayu, kayu apa semua untuk buatkan bangsal ayam secara proper lah. So aku ambil skim tu lah, dapat kayu-kayu buat bangsal untuk bela ayam secara proper. Lepas tu belalah ayam 100 ekor, mula start dengan 100 ekor. Then tengok macam hari raya jual pada ni lah, sebab hari raya selalunya permintaan ayam ni tinggi, jadi memang akan habis. Jadi target siap-siap lah 44 hari. So bela anak ayam tu daripada start hari ni sampai 44 hari tu, maknanya sehari sebelum raya. So boleh jual, jual sehari sebelum raya tu dah boleh jual lah. So aku buat itu pun aku rasa sekali je aku buat. Lepas tu bangsal tu aku buat jadi kat ayam telur pula, sebab aku rasa ayam telur ni lagi okey kot. Aku rasa macam best, so aku start ayam telur. Bela ayam telur, kutip telur dia apa semua jual. Tapi tak ada pun, sebab sama juga, sebab aku tak ada pergi kursus apa semua pun, buat pun macam try and error je. Try error. Telur-telur tu banyak jual kat orang kampung je lah, jual kat orang kampung. Sampailah aku kerja dekat bukan kerja sangat pula, ada bengkel kat kampung aku tu, bengkel kereta. So aku melepak, aku gelap lah pergi melepak kan, jadi macam geng lah, kawan dengan orang-orang yang kerja kat situ apa semua. So aku minta untuk boleh tak kalau aku nak belajar, aku cakap nak belajar untuk ni kereta lah. Waktu tu kereta ketuk dan cat, so dia bukan enjin, dia pakai bahagian cat kereta ni, kemek-kemek, ketuk-ketuk untuk repair body lah. So aku buat lah, aku ingat waktu tu start kerja, tak dibayar gaji pun, sebab jadi macam aku nak belajar je. So dia orang suruh lah aku buat kerja-kerja yang mudah dulu, macam ratakan simen kereta tu, bila plaster tu dia orang letak plaster kat bahagian yang dah diketuk tu, dia orang letak plaster nak ratakan. So untuk nak lepas ditampal plaster tu, so nak kena kertas pasirkan, dia supaya dia smooth dan dia licin lah, rata balik dengan permukaan asal. So aku dah buat benda tu lah. Kat situ aku rasa macam best lah, sebab suasana dengan kawan-kawan yang kerja kat situ apa semua, dia jadi macam best, kerja tu jadi best compare dengan sebelum-sebelum. Sebelum-sebelum ni kebanyakan aku buat kerja seorang, buat seorang. Tapi kali ni aku start kerja dalam team, satu kumpulan, so macam seronok juga kan. Tak enjoy lah buat kerja pun, tak rasa macam penat sangat sebab ada member. So aku rasa macam aku dah jumpa dah apa yang aku nak buat dalam hidup aku ni, apa pekerjaan yang aku nak buat dalam hidup aku ni. Aku nak buat bengkel, kerja bengkel, aku nak buka bengkel aku sendiri. Satu hari nanti aku nak buat bisnes bengkel lah, bengkel aku sendiri. Dan waktu itulah aku mohon untuk masuk IKM Jasin. Aku dapat dekat IKM Jasin Melaka, ambil belajar dalam pengkhususan dalam bidang ketuk dan cat kenderaan lah, atau dia panggil spray painting. So habis belajar, aku balik ke Perlis, kampung. Memang aku decide untuk nak masuk dalam bidang bengkel ni, baiki kenderaan ni, nak buka bengkel aku sendiri. So aku nak balik, aku nak kerja dulu dengan orang, cari pengalaman apa semua, dan aku nak buka bengkel aku sendiri. Member-member aku yang lain adalah yang pilih untuk waktu tu Proton, kilang Proton pun tengah baru ada, so tengah ni lah, nak pakai pekerja apa semua. Itu kilang-kilang banyak buka, kilang Toshiba lah, National lah, Peti Sejuk lah, apa yang memerlukan kerja spray painting, kerja untuk bahagian cat ni. So dia orang banyak pergi sana, buat praktikal kat situ. Lepas tu habis praktikal tu kerja kat situ. Aku buat praktikal dekat Perlis, kerja dekat bengkel orang, praktikal kat situ. Lepas habis praktikal aku tu sambung kerja. Kerja kat sini pun dia tak bayar gaji bulan.
So aku rasa aku tak pernah lagi dalam life aku ni kerja yang memang kerja tetap yang gaji bulan-bulan masuk, tak pernah. Semua kerja yang macam tu, semua kerja yang ada kerja, ada gaji, kerja sendiri. So bila kerja kat bengkel ni pun sama konsep dia. Dia tak bayar gaji bulan, dia bayar ikut projek. So kata satu kereta nak kena cat daripada ketuk apa semua sampai cat siap, dia bagi aku buat satu kereta. So aku punya gaji adalah daripada kereta tu lah, projek tu. Dia adalah sistem dia berapa satu kereta, aku ingat waktu 300 kot. Dia bayar 300 RM300 satu kereta. Orang yang cakap mahir, dia boleh siapkan kereta tu mungkin dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu atau seminggu lebih, ke 2 minggu dia boleh siap. Tapi aku ni slow sikit. Aku sedar yang aku ni memang slow sikit bila buat kerja tu. So satu kereta dah aku perlukan masa 3 minggu ke 4 minggu untuk siap. Sebab aku pacing kerja aku slow. Tak ni lagi. Tapi mungkin sebab aku baru waktu tu, tapi tak juga. Bila dah lama aku buat pun stay. Itu salah satu reason aku tinggalkan juga benda ni. Sebab aku tak boleh nak ni. Aku tak boleh nak kecap, tak boleh nak kejar deadline untuk siapkan benda tu. So aku ni lah, aku kerja banyak tempat, banyak bengkel. Lepas aku berhenti dengan bengkel yang tempat aku buat tu, aku buat keputusan untuk buat freelance ni, ambil projek dari bengkel ke bengkel. Contoh bengkel ni, okey, dia ada satu projek nak cat kereta, so dia hire kita untuk buat. Bayaran dia pun sama macam tu lah, satu biji kereta bayar 300 macam tu. Jadi aku pergi ajak member seorang tolong nak cepatkan sikit. Tapi sama juga, aku tak boleh nak ni, tak boleh nak dia macam apa, satu kerja yang kau buat, kau rasa macam ini kerja yang kau nak buat, tapi bila kau start buat, kau rasa macam bukanlah. Lama-lama dia dah mula rasa macam bosan, dah mula rasa macam ni bukan aku tak boleh buat kerja ni. Time tu lah aku start join group theater. Masa tu kalau tengok video yang lepas tu, aku cakap lepas aku baca puisi apa semua ada, time tu aku dah memang kerja bengkel. So ada orang panggil aku untuk join group theater dia. Aku masuk group theater dia. Masa itulah aku rasa dan aku dapat satu perasaan yang yes, ini kerja yang aku nak buat ini. Aku nak main teater, ini jiwa aku. Ini jiwa aku, memang kena dengan jiwa aku. Teater. Aku cakap macam tu. So aku memang betul lah, aku memang rasa best. Sampai kan kerja bengkel tu, aku dah mula rasa macam dah mula rasa macam tak best lah. Dah ponteng. Sebab malam-malam aku tulis skrip. Aku tulis skrip sampai pukul berapa, 5-6 pagi, tak tidur. Esok pukul 9 nak kena ada kat bengkel dah, nak kena start kerja dah pukul 9. Kadang-kadang memang pergi tengah hari kan, tengah hari baru pergi kerja. Toker dah mula bising kan, dah mula bising lah, benda yang macam tak siap lah, bukan tak siap, lambat siap kan. Customer dah mula bising dengan dia. Aku paksa diri aku juga untuk buat. Tapi dalam jiwa aku ni, aku just nak buat teater. Dan itu juga dan aku perlukan juga kerja ni sebab untuk membiayai teater. Jadi time tu untuk nak aku teruskan juga buat kerja bengkel tu semata-mata kerana aku nak buat teater. So aku dapat duit daripada projek yang aku buat ni. So duit tu aku gunakan untuk aku simpan, dan aku gunakan untuk aku nak buat next projek lah, teater projek, nak buat show. Sebab buat show macam aku cakap yang lepas lah, buat show ni, kalau buat show teater kat Perlis memang tak jual tiket. Sebab free pun orang tak datang, apa lagi kau nak jual tiket. Kena buat marketing juga untuk bahan, untuk nak bagi tahu orang kita ada buat teater, nak panggil orang teater. Dan kita tak apa-apa bayaran pun. Pelakon-pelakon aku ke apa semua yang terlibat dengan teater, bila kita buat tu sebab passion, sebab kita suka dengan dunia pentas itu. Kita bila ada kat sana, kita rasa macam kita rasa best sangat. Dan itu yang aku rasa yang penting dalam hidup kita. Apa-apa pekerjaan yang kita buat tu, kita kena rasa kita seronok, kita best, kita nak buat benda ni. Bukan ada satu rasa yang macam terpaksa, memaksa diri kita untuk buat sesuatu.
aku ya, aku sampai ada capai juga cita-cita aku guys, buka bengkel aku sendiri. Tapi aku buka pun sekejap je, aku rasa tak sampai 3 bulan kot aku tutup balik bengkel tu. Tak boleh ni aku start balik buat kerja ambil kontrak dengan orang apa semua. Sampailah aku masuk ASK. Aku apply masuk ASK, aku dapat masuk Akademi Seni Kebangsaan, sekarang panggil Aswara. Aku dapat masuk ke situ. Dari situ aku dah mula aku dah tahu apa yang aku nak buat, apa pekerjaan yang sesuai dengan jiwa dan raga aku, iaitu teater. Pada masa tu aku hanya nak buat teater je, aku tak nak buat benda lain. So bila dapat tahu ada Akademi Seni Kebangsaan baru buka tahun tu 94, dia baru dibuka, aku mohon dan aku dapat masuk menjadi pelajar batch pertama ASK 1994, dan aku pergilah ke KL masuk ASK, dan itu je lah cerita pekerjaan aku. Sebab lepas tu semua pekerjaan aku ada kaitan dengan seni persembahan, dengan teater, hingga lepas tu masuk ke filem dan TV. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk kali ini. Semoga boleh bagi manfaat pada korang semua. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.